Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini Allah pilih kita lagi sekali untuk duduk berada di dalam taman syurga. Raudhah min riyadil jannah. Sebagaimana yang kita faham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadis, majlis zikrullah ini adalah dikaitkan dengan taman syurga. Taman syurga yang mana dikaitkan dengan Masjidin Nabawi, di dalamnya itu raudhah antara maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mihrab Nabi, dan tanah itu, tempat yang kita masuk itu, tanah itu ada di syurga nanti. Maka ada tempat yang mana Nabi nisbahkan juga sebagai taman syurga, itulah majlis zikrullah, yang di dalamnya itu membawa kepada pembincangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila nisbahkan dengan syurga pula, kita kena faham bahawasanya untuk masuk ke syurga Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadis, itu hanya saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan kita semata-mata. Adapun untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melalui amalan kita. Ya. Amalan kita yang berusaha payah untuk beramal menyahut ataupun memenuhi tuntutan suruhan Allah taala. Bersusah payah kita, bermujahadah kita, menghabiskan masa, mengorbankan tenaga, harta, maka Allah rahmati, maka syurgalah tempat kita. Maka begitu juga dengan masuk dengan taman syurga, raudhah. Sama dengan rahmat Allah. Bukan kerana diri kita ada masa lapang ke, bukan kerana kita ni yalah dah tak ada nak buat apa ke. Tidak, mas sekalian. Ianya kerana dipanggil oleh Allah dan Allah rahmati lagi. Di dunia ini kalau kita boleh ada masa untuk duduk dalam taman syurga, mudah-mudahan mas sekalian, mudah-mudahan itu tandalah Allah nak pilih kita masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Bukan senang mas sekalian untuk istiqamah duduk dalam majlis ilmu, bukan senang. Kerana mujahadahnya sangat tinggi. Pahalanya fisabilillah. Keluar rumah tadi niat nak solat satu, keduanya tahu malamnya ada kuliah, dah niat untuk ilmu lah. Melangkah kaki kita tu adalah melangkah yang menggugurkan dosa. Perjalanan itu perjalanan yang seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala, terutama di lautan itu, mendoakan keampunan kita. Bagi datang ada dua niat. Pertama nak solat,
Orang masjid kedua tahu malam dah ada kuliah. Bila tahu malam dah ada kuliah, niat untuk ilmu lah. Dia niat untuk ilmu, dia di suasana lain lah. Dan kalau boleh maintain istiqamah setiap hari pula tu. Awal hari. Maghrib ni awal hari kita. Jadi permulaan yang baik, insya-Allah pengakhiran yang baik. Walaupun ada perbincangan yang mengatakan bahawasanya bermula bagaimana tidak penting, yang penting pengakhiran kita. Namun pengakhiran yang baik sudah pasti Allah berikan peluang untuk bermula dengan baik kembali. Mungkin dulu umur 20-an, 30-an tak bermula dengan baik. Tapi Allah bagi bermula dengan baik kembali usia umur 40-an. Maksudnya dia ada setting permulaan balik. Jadi mengatur permulaan tu penting. Kesimpulannya begitulah. Jadi permulaan kita ni hari mengikut pada waktu solat. Hari permulaan bagi orang Islam itu maghrib. Kalau kita permulaan kita jaga dengan baik, duduk dalam rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah, kemudian duduk dalam raudhah. InsyaAllah betulkan niat, sungguh-sungguh pula tu. Dan bukan perkara ni mudah. Setakat hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam masjid, dalam tempoh saya Allah takdirkan 10 tahun ni, barulah ada orang tu dah 20 tahun, 30 tahun dah. Tapi setakat kalau saya ikut ayahanda saya di Masjid Negeri Shah Alam tu 37 tahun, 38 tahun. Orang atas masjid macam tu kat masjid. Kalau nak kata maghrib 2 sah, 3 sah tu kira canggih lah. 4 sah tu kira hebat lah. Nak kata penuh tu tunggu ada majlis. Tunggu ada program. Tapi kalau nak konsisten penuh, belum tentu. Time bila nak penuh? Time kiamat. Nak kiamat nanti. Tu penuh lah nanti. Jadi kalau siapa yang jadi golongan awalun, beruntunglah. Sabiquna awalun. Awalun untuk inilah. Awalun yang zaman Nabi tu. Jadi siapa yang ketika awal ni sebelum datang waktu tu nanti, kita dah dulu cop tempat dah. Kita dah penuhkan soft-soft ni dulu, beruntunglah. Sebab setakat hari ni memang trend dia memang begitu masalah. Masjid ni antara perkara yang sukar untuk kita tembusi. Tembusnya payah kerana ianya adalah langkah orang beriman. Inama ya'muru masajidallahi liman amana billah. Langkah kaki kita tu adalah langkah kaki menyatakan iman. Bukan sekadar kosong-kosong langkah. Ketahuilah bahawasanya, lihatlah mereka yang berolah alik dari rumah Allah itu ternyata imannya. Tetapi tak boleh diragui orang begitu. Tak boleh diragui. Tinggal lagi lah kita nak bawa amanah kita pula. Dah jadi lekat dengan masjid ni. Semua orang dah nampak kita ni masjid lah ke? Orang masjid lah. Dah kena cop orang masjid. Syukurlah tuan-tuan. Dia ni orang masjid. Alhamdulillah kan. Dah jadi orang masjid, title kita dah berubah dah. Percakapan kita, perwatakan kita. Kita jadi, kalau dalam istana tu, jadi orang istana lah. Ini hari Tuanku Agong balik kan. Pagi tadi saya kuliah duha dekat Sentul. Pukul 9 pagi tutup jalan habis. Tuanku Agong nak balik. Tuanku Sultan Johor pula datang. Jadi orang istana tuan-tuan. Tuan orang masjid ni, masjid lagi besar daripada istana. Sebab tu masjid di bawah sultan. Siapa bawah sultan? Bawah sultan ketua agama. Yalah, tapi nisbah masjid bawah sultan. Kerana isyarat kepada sultan itu, ada atas sultan tu Al-Malikul Mulk. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Kerajaan langit dan bumi. Rabbus samawati wal ardh. Sebab tu masjid ni direct bawah sultan. Sultan tu pula ada lagi duli yang maha mulia. Duli yang maha mulia tu Allah. Yang maha mulia bukan sultan tu. Kalau syarah kan duli yang maha mulia menuju kepada Allah. Utusan kepada yang maha mulia. Macam itulah. Jadi memang masjid, siapa yang lekat dengan masjid ni di sekalian, ketahuilah bahawasanya bahawa kita telah pun mudah-mudahan boleh menjadi ahlullah, mudah-mudahan. Kau senang mas sekalian, tinggal lagi nak betulkan niat lah. Betulkan niat, betulkan pahaman, betulkan pandangan, dan jangan sesekali memandang masjid ni sekadar pandangannya remeh. Ini selalu ingatkan diri saya. Kenapa memang kalau kata nak bagi generasi ialah muda sebagai contoh.
Boleh kata orang muda ni bukan tempat jadi masjid. Kita tak nak macam itu. Kita tak nak, sebab apa? Sebab dah tak ada buat apa baru ke masjid. Kita bukan macam itu ukuran. Dan ini mesti gerak gempur ini untuk difahamkan, mesti diberi berulang kali lah. Mukadimah mana-mana. Dan saya kira kalau dapat jadikan skema untuk permulaan macam khutbah lah. Peringkat awal sebelum nak syarah kan, mesti ittaqullah. Dia rukun kan. Macam ni lah. Bila kita ceramah kuliah, mesti kita nak kempen masjid ni. Mesti kita nak bagi hati kita nampak izzah dia. Nampak takzim dia. Datang ke rumah Allah ni nampak keagungannya. Melangkah kaki ini bukan perkara biasa. Dan ini mesti diulang berkali-kali agar ia sebati dan terbuka hijab di hati. Kadang-kadang hati kita ni mungkin kadang-kadang terhijab daripada perkara yang sepatutnya kita rasai. Ya, ini itulah kebesaran Allah SWT melalui rumahnya. Jadi ianya perlu dilatih. Jadi hari-hari datang tu untuk melatih sampailah kita merasai kedatangan kita ini bukan kedatangan biasa-biasa. Kedatangan kita diraikan sebagai tetamunya. Sama je lah. Bukan sekadar kita pergi umrah tu jadi tetamu Allah tadi, betul lah tu HQ. Pergi haji kan Baitullahil Haram. Ini pun sama. Di sini adalah branch. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah itu headquarters. Dan tuan datang ke rumah Allah setiap hari memenuhi panggilan Allah. Samalah juga sebagai tetamu Allah. Jadi setiap kali kita datang ke rumah Allah, Allah menyambutnya dengan gembira. Tengok khutbah Jumaat baru ni. Yang sini khutbah Jumaat tentang masjid kan. Jumaat baru ni. Masjid rumah kedua tu. Tajuk tu kalau boleh ditambah nilai lagi bagus. Masjid rumah pertama ku. Rumah kedua ku tu. Rumah kita sepatutnya. Rumah kedua bukan orang rumah nombor 2. Salah faham nombor rumah nombor 2. Mana dapat ni? Aku lupa tadi. Masjid rumah nombor 1 orang lelaki masjid lah. Nombor 1 rumah bagi orang lelaki masjid. Nombor 2 rumah. Dan betul 2 rumah saja disyariatkan masuk kaki kanan. 2 rumah yang disyariatkan kaki kanan. Itulah rumah Allah dan rumah kita. Rumah kita balik rumah masuk kaki kanan. Keluar kaki kiri. Kalau tempat lain disunatkan. Ini disyariatkan. Jadi memang masjid ni satu perkara yang sangat-sangat dituntut dan memang mafhum hadis Allah menyambut dengan kegembiraan sebagaimana surah anak lama tak balik itu mak ayah punya seronok kan, punya seronok tu. Kalau kita datang masjid macam gitulah kegembiraan. Sebab tu kalau betul-betul faham, cuba tengok balik masjid gembira kan? Happy. Seronok yang lebih seronok lagi betul niat balik rumah bawa kegembiraan, bawa mak orang rumah happy, anak-anak happy, ceria tu. Kerana itulah bekalan kita. Rahmat turun di sini. Kena kita bawa balik. Abu rahmati, kemudian as'aluka min fadlik. Bawa bekal, bawa berkat. Untuk tu kan, kenduri kan, balik bawa berkat. Bawa balik, bawa berkat. Jadi itu mesti kita kena ulang berkali-kali. Sebab perkara ini adalah perkara yang mesti kita perkasakan akhir zaman. Akhir zaman ni memang nak perkasakan kembali rumah Allah lah. Dan nak pula sekarang ni peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' wal Mi'raj ni di sini ada sambutan lah, panggil ustaz ke kan, cerita antara perkara yang biasa saya selitkan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, antara tempat bagaimana Allah SWT membentuk Nabi SAW apabila ada masalah. Tengok ke mana tempat pergi. Masjid. G to G, masjid ke masjid. Allah boleh buat dia turun naik daripada rumah Nabi, turun naik. Kenapa kena daripada Masjidil Haram ila Masjid Aqsa? Nak menunjukkan masjid ke masjid. Turun pun ke masjid, balik ke masjid. Dan pergi pun Nabi lepas tu dapat syariat hijrah pun buat masjid Madinah Nabawi. Kubah betul Masjid Nabawi. Nampak? Semua masjid, dan kita pun umrah sampai sekarang masjid juga pergi. Tak berubah tempat kita masalah. Jadi betapa pentingnya masjid ini dengan institusi kekeluargaan, kehidupan orang beriman. Dia tidak boleh nampak masjid ini satu perkara yang asing dan biasa. Dia menjadi pada nadi kepada kehidupan dan pembangunan kehidupan itu sendiri. Dan juga jemaah sekalian, dia bertepatan dan sangat berkerapat dengan bagaimana nak menghilangkan ketakutan. Dalam perbahasan kita sambungan pada malam ini masih membincangkan bagaimana nak membina ketakutan, nak menghilangkan
dalam diri kita ni dalam membincangkan bab takut ni, yang ni ujian, hakikat ujian dan masalah. Surat 56, 57. Kita dah bincangkan ada 7 perkara dan kita baru bincangkan yang keempat. Hari ni yang 5, 6, 7 insya-Allah, dan kita akan masuk ke tajuk baru nanti. Habiskan terus tajuk baru, kita masuk hakikat yang ada. Jadi dalam tajuk di bawah perbahasan tafsir kehidupan, hakikat kehidupan ni, ataupun dalam kata lain, hakikat kehidupan bil makna dengan maksud untuk mentafsir kehidupan. Kita nak tafsir kehidupan, kita tak nak menjawab masalah kehidupan dengan sekadar pengalaman kita. Jangan yang sekalian. Walaupun kita banyak pengalaman. Takut sebagai contoh. Pengalaman Allah jalankan perjalanan hidup seorang tu takut. Macam-macam ujian dia lalui. Sehingga takut itu menyebabkan dia jadi traumatik. Menjadi orang yang depres. Akhir zaman ni macam penyakit ada. Sebab kegagalan untuk menguruskan ketakutan. Takut itu adalah satu ujian yang Allah campakkan pada manusia. Walana balwanakum bisyai'in minal khauf. Takut. Tapi masalahnya, manusia ini dia takut-takut. Bukan benar-benar takut. Okay, boleh beza mas sekalian? Takut-takut dengan benar-benar takut. Kalau takut-takut ni dia bayang-bayang kepada keadaan itu. Contoh, dia ditakut-takutkan dengan keadaan tak ada duit. Dia takut-takutkan dengan keadaan sakit. Tapi dia tak tahu apa sebenar di sebalik ujian itu. Rupanya Allah nak memperkenalkan kepadanya tentang kalau duit, mafhum manusia kaitkan dengan rezeki. Duit, terjemahan daripada rezeki. Terjemahan, salah satu terjemahan. Sihat, terjemahannya adalah sembuh. Sakit, sakit terjemahannya adalah sembuh. Jadi sebenarnya ketakutan yang Allah campakkan dalam hati itu bermula dengan Allah uji kita dengan syariat dulu. Syariat wana qasimil amwal, dengan ketakutan kekurangan harta. Dimulakan dengan khauf, sedikit perasaan takut pada musuh. Musuh ni apa saja boleh mengancam kita. Apa saja. Ancaman wana qasimil ju' wal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Khauf, kemudian ju', lapar, tak cukup makan, tak ada makan. Ini berkaitan dengan rezeki. Yang mana kaitan juga dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Semua ni keadaan yang akan menyelubungi manusia dengan ketakutan, tapi dia belum benar-benar takut. Kalau dia benar-benar takut, dia akan jumpa sumber atau keadaan itu datang dari mana. Ini orang beriman. Orang beriman dia kelibat itu. Sebab itu di sini kita melihat Faqih Abu Lais Samarkandi rahimahullah meletakkan bahawasanya rupanya bila kita bawa pada takut ni ada 7 perkara yang telah dibincangkan para ulama. Kita takut rupanya tentang rezeki itu. Dia ni jemaah sekalian, kita cari duit, macam orang kata kan, kalau bukan rezeki kita, dalam mulut pun keluar balik. Tu bahasa. Dah cari dah duit macam mana, bukan rezeki kita, hilang juga kan. Okay, jadi yang nak dijaga duit ke rezeki? Kalau ikut kan, rezeki lah. Tapi kita bukan jaga rezeki, Allah yang jaga rezeki kita. Tapi kita ada tuntutan yang mesti kita selesaikan. Iaitu apa? Iaitu mesti kita berjalan di atas syariat Allah. Nak dapat rezeki yang berkat, yang halal. Itu je. Maka tak boleh kita berlawanan dengan sunatullah itu. Dia lawan kepada itu, iaitu dia fikir duit dia, tak fikir tentang keadaan rezeki. Dia tak fikirlah. Maka dia akan pergi kepada keadaan yang sia-sia nanti. Dia tidak akan mampu untuk menikmati keadaan. Contoh, duit-duit dapat-dapat, kemudian dia tak mampu menikmati. Apatah lagi nak berubah menjadi pahala. Hati-hati. Maka dengan itu kita melihat, yang pertama nak membawa ketakutan. Takut rupa yang sebenarnya adalah membawa kepada untuk mengenal Allah Ta'ala. Pada contoh, harta tadi sifatnya kaya, sakit sifatnya sembuh. Sebenarnya membawa kepada sifat kebesaran Allah. Kita nak bawa balik kepada Allah SWT. Jadi kalau kita nak berurusan dengan Allah, rezeki berurusan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Makhluk syariat saja. Bak kata arwah almarhum Datuk Seri Abdul Sandid Al-Fiz. Beliau mengkhulasahkan, memberi kesimpulan kepada perjalanan usaha dengan rezeki ini. Beliau kata apa? Rezeki pada Allah, usaha pada manusia.
Kita berurusan dengan manusia mungkin berurusan dengan urusan dunia yang urusan yang kita dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita berurusan rezeki, sebenarnya kita berurusan dengan Allah. Dan rezeki itu dinilai melalui halal dan haram. Berkat dipanggil wa barakatan fir rizqa. Jadi kena faham dua perkara. Dia bukan urus rezeki ni kok cari duit, urus rezeki. Duit lah. Tapi kalau orang faham dia urus rezeki, menjaga hubungan dengan Allah, maka sudah pasti duit yang dicari itu mestilah selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Ia ini tidak melanggar perkara yang haram, tidak meninggalkan perkara yang wajib. Dia kadang-kadang cari duit, langgar yang haram, tinggal yang wajib. Yang penting dapat duit. Dalam sekali rezeki tak berkat. Bila tak berkat, tak melekat. Dia bahasa mudah, tak berkat ni tak melekat. Kemudian tidak membawa kepada bertambahnya kebaikan. Okey. Maka di sini kita dah masuk kepada perbincangan yang kelima yang kita tangannya. Kalau saya buat khulasah balik, kalau kita kaitkan daripada satu-satu, maka kita akan nampak kesinambungan. Contoh yang pertama, kita kait dengan lidah. Kalau kita tahu rezeki itu datang pada Allah, jaga lidah. Jangan cakap yang bukan-bukan, jangan sangka buruk, jangan sebut benda yang Allah murka. Sebab tu Nabi kaitkan falyakul khairan aw liyasmut. Ni kadang-kadang benda tak ada dia makinya, dia kutuknya, dia mengumutnya. Dia menyumpah-nyumpah macam kita contoh. Mentang-mentang ada rosak dia marah je kita. Tak guna punya kita. Contoh. Bukan kata marah lagi. Kadang-kadang dia sibuk pula kita. Itu kesalahan. Sebab Allah nak uji, nak tengok. Allah nak tengok. Bila Allah uji kita tak ada duit, bukan contoh. Lidah dia kata apa? Allah uji sakit, lidah dia cakap apa? Aduh sakit. Aduh sakit. Itu kalau uji sakit. Kalau uji sihat, lidah dia cakap apa? Kadang kalau sakit mungkinlah Allah. Lagi sakit, lagi banyak wirid, Allah. Tengah duduk, tak rasa apa. Bangun, letak-letak ni. Letak. Mula Allah. Nak bangun sikit, Allah. Lagi sakit, Allah. Lagi laju wirid. Tapi bila bangun tak sakit, bangunnya nak makan mana? Nak makan mana? Yang itu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Alhamdulillah. Dan Allah kabulkan semua hajat kita di masa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Antara waktu mustajab doa ketika hujan turun. Danlah hujan turun, duduk dalam majlis ilmu, raudhah pula, dalam masjid pula. Ya Rabbi. Bertimpa-timpa makbul. Mustajab. Amin ya rabbal alamin. Sampai tu niatlah hati mas sekalian, ya Allah kabulkan segala hajat. Itu cara dia. Duduk kadang-kadang gini, hati terus dia ada muraqabah, dia terus mendekatkan kepada Allah. Baik. Bila lidah, hati mesti mau jaga hati. Dalam perkara ini kita letakkan dengki hasad. Hati ini tidak boleh disimpulkan tak ada sifat mazmumah. Tak ada sakit hati. Kadang-kadang kita diuji kesusahan, kita sakit hati. Sakit hati. Bila sakit hati, kita menyakitkan orang. Itu bahasa mudah. Sakit hati. Rimas. Tak suka. Kita tak boleh. Jadi dalam hati ini, dia kena masukkan sifat mahmudah. Ini istighfar. Bersihkan daripada segala perkara yang nifak. Keluarkan rasa permusuhan, dengki, hasad. Atau perkara-perkara yang boleh membakar api amalan itu. Itu dalam hati. Kemudian yang menyebabkan hati ini boleh jadi sakit hati, tak terkawal apabila pandangan tidak jaga. Maka jaga pandangan. Jangan kalau tengah uji susah pandang orang lain. Bagusnya dia. Kita ni apa tak ada. Apa ada. Dia banding salah. Di sini Nabi kata jangan memandang dunia dengan kecintaan. Nabi ajar apa? Mafhum hadis. Kalau kita susah tengok orang yang lebih susah. Kalau kita susah ada lebih susah. Nabi ajar. Dan cara yang lebih bagi saya lah. Kita kena tengok Nabi. Kita takkan jumpa yang lebih susah pada Nabi. Nabi lah yang paling susah. Bila Nabi SAW diuji dengan kesusahan sehingga mendapat ulul azmi, maka kita segan nak membesar-besarkan susah kita, sedangkan Nabi lebih susah dari kita. Tu tengok, Nabi pun susah. Allah Akbar. Kita ingatkan bila Nabi SAW kan kekasih Allah, Habibullah. Kita ingat susah Nabi itu ringan lah. Ialah
Mudahlah. Rupanya bila kekasih Allah, ujiannya lebih dahsyat. Sebab apa? Sebab dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, ujiannya memang lebih tinggi. Kerana apa? Kerana Allah ada membantu. Allah ada membantu. Jadi pandangan kita jaga. Bila nak jaga pandangan ini agar terjaga, terpelihara, maka jagalah perut. Perut ni bukan sekadar kita makan perkara yang halal dan haram yang zahir, dan ianya juga mesti dilihat pada perbuatan kita. Perbuatan yang mana kalau kita lihat pada contoh tadi, mencari duit sehingga meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Itu pun akan menyebabkan pendapatan itu terganggu. Dia mesti membawa kepada tidak mengganggu kewajipan. Dalam mencari duit, dia tidak boleh mengganggu kewajipan yang dah tersedia ada. Itu kena perhatikan. Memang nak cari duit, tapi kewajipan yang ada tidak boleh kita gugurkan. Contoh, wajib mengesahkan Allah. Itu tidak boleh digugurkan. Maka kita tengok duit, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan duit. Ni kalau tak ada duit, dia payah kita ni. Tak hidup kita, tak ada duit. Banyak orang kata gitu. Dia nampak duit, mengubah hidup dia. Dia nampak duit, memberikan keselamatan. Dia nampak duit, memberikan jaminan masa depan. Ini semua berlaku syirik khafi. Dan dia nampak duit dapat dengan diri dia, bukan dengan kurniaan Allah. Kalau aku tak usaha tak dapat, katanya. Usaha pada manusia. Ingat, rezeki pada Allah. Walaupun kita berusaha 24 jam, tetap yang kita dapat itu adalah kurniaan Allah. Maka kita tidak akan menyekutukan hasil rezeki kita itu dengan selain Allah. Lalu apa yang kita buat? Kita dapat saja rezeki Allah berupa duit, lalu kita pun sujud dan taat kepada Allah. Bukan makan sibuk. Kadang-kadang dapat duit banyak makan sibuk. Tak ada duit pun sibuk, ada duit pun sibuk. Lain sekali menyibuk. Apa yang tak dapat? Kita nak konsisten. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi SAW jadi imam. Saf pertama ni Khulafa Ar-Rasyidin. Antaranya siapa? Contoh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau tengok tanah dekat Madinah tu, boleh kata banyak tanah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan biasa-biasa punya perniagaan. Main juta pun. Lebih emas sekalian. Tapi ada di belakang Nabi SAW. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sehingga kan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu banyak perniagaan. Terlambat takbiratul ula, salah satu daripada urusan dia, maka dia wakafkan perniagaan itu. Maka urusan dunia, bila dia niatkan untuk akhirat, urusan akhirat yang paling utama iaitu solat tidak terganggu. Kita kan niatkan, kita kata, kita cari duit ni kan Allah suruh, nafkah ni. Dalam Allah suruh tu, solat lambat tu. Dalam kata Allah suruh tu, dia rasa lihat dia nak solat awal waktu. Dia rasa lihat. Dia rasa tak apa, Zuhur, asal lambat lagi. Memanglah Allah bagi kelonggaran, tapi kita lah yang nak kena letakkan keutamaan. Kita kena letakkan keutamaan. Afdal. Sehingga kan Nabi kata, amalan yang paling dicintai Allah, solat di waktiha, pada waktunya. Kalau bagi yang meniaga, yang bekerja mungkinlah, yang bekerja ala kulihal lah, mungkinlah ada kekangan. Tapi setakat hari ini, kerja yang ikut time, masuk ikut office hour, takkan ganggu waktu solat. Tak ada lagi masuk kerja waktu subuh, tak ada. Melainkan dia punya pos jadi imam.
Masuk subuh, aku jadi imam. Itu lain. Tak ada lagi masuk kerja waktu zuhur, tak ada. Silat lagi bulan zuhur, rehat. Pukul 12 dia keluar dah. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah office buat kuliah zuhur. Asar, mungkinlah asar balik itu pun nak, sekarang pun dah lewat asar dah. Awal-awal asar mungkinlah. Tak ada lagi waktu masuk kerja, waktu maghrib, tak ada lagi. Jadi makna kata, terganggu waktu solat tak berlaku. Cuma kita mungkin rasa terganggu lah, itu je lah. Kita lah rasa terganggu. Allah dah balik dah, maghrib dah ni lah. Nak isyak dah ni. Kita pula rasa terganggu dengan waktu solat. Padahal, solat itu Allah cantik dah letak. Ni Isra' wal Mi'raj. Bulan solat. Patutnya kita memperkasakan solat. Kita kena merenung buat satu muhasabah. Kalaulah Nabi tak negotiate dengan Allah, hari ini jemaah sekalian, rasa kita tak buat benda lain. Kita solat je 50 waktu jemaah sekalian. 5 waktu pun kita dah rasa macam mengah. 50 waktu setiap setengah jam solat. Tak tidur. Saya kira lah, kalau tak tidur kita ambil 2 rakaat lah. Paling minimum lah subuh lah. Tak acil lah ambil witir lah 1 rakaat. Jadi kira 100 rakaat sehari. Tolak tidur 15 minit waktu solat. Sila hari bulan kita kat masjid bertelekong sajalah. Akak belakang telekong. Tak ke mana lah. Ini kadang-kadang nak nunggu isyak balik macam tu. Kalau kita katalah tak ada kuliah, balik sekejap contoh 8.39 dah isyak dah. Nak Allah. Zuhur balik. Siapa yang praktis balik ulang alik masjid rasa dah. Baru duduk, ya Allah nak asal dah. Nak pula pergi Masjidil Haram, pergi umrah, duduk tunggu solat. Kita ulang alik solat saja. Dekat Mekah Madinah tu nak bagi tahu kita solat itu. Jadi yang keempat perut. Kita faham masuk makan minum halal dan haram ni, itu satunya syubhah tinggalkan. Dan juga perbuatan kita itu tidak melanggar yang haram. Atau melakukan sebab cinta dunia pun sama. Sebab nombor 3 tu pandangan. Jaga jangan pandang perkara yang halal, yang haram. Dan jangan tujukan kepada dunia dengan penuh kecintaan. Dan yang kelima, apa yang kita bincangkan ni mas sekalian, adalah kaedah nak hilangkan takut ni. Tengok, ada orang nak hilangkan takut kepada dunia, dia ingat cari dunia. Takut miskin, takut tak ada duit, cari duit. Makin takut mas sekalian. Nak hilangkan takut dalam hati, bukan cari benda. Selesaikan apa yang ditakuti dalam hati. Rupanya kita takut soal rezeki. Kan tadi kita bincang, duit itu di luar, soal rezeki di dalam. Yang dok kita bimbang, dok resah tu adalah keyakinan kita pada rezeki Allah. Nak yakinkan hati ni, ini jalan dia. Jaga lidah, jaga hati, jangan ada dengki, jangan ada mazmumah. Jaga pandangan mata, jaga perut kita, jaga tangan kita ni. Tidak menggunakan pada perkara-perkara yang haram. Tangan sekarang ni mulut tak jalan, tapi tangan jalan. Ini tangan lah. Mark Sen, keyboard warrior pun sama juga. Sebab tu di sini tak letak mulut, letak tangan. Tangan yang kelima, lidah yang pertama. Tapi tangan ni juga akan menggantikan lidah. Lidah ni mulut lah. Tapi lidah ni menunjukkan perkara yang zahir, yang akan zahirkan secara lisan. Menggunakan tangan kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan. Yang mana apabila seseorang itu, dari satu riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar, Allah SWT membina sebuah rumah daripada batu permata hijau. Di dalam rumah itu terdapat 70,000 buah rumah, yang setiap satu memiliki 70 buah bilik. Tidak ada apa yang dapat menghasilkan kepada orang yang meninggalkan setiap yang haram kerana takut pada Allah.
Tangan kadang-kadang nak tipu mileage ke kalau bekerja lah kan. Nak ubah, nak edit, nak buat untung atas angin, janganlah. Yalah dapat sikit, tapi berkat. Dapat banyak, tapi dilaknat. Sebab bukan soal sikit atau banyak. Soalnya berkat atau laknat. Itulah. Kalau banyak tapi terlaknat, dia akan jadi mudarat. Mudarat ni jemaah sekalian, kalau Allah datangkan mudarat, tak ada siapa pun boleh hilangkan mudarat. Dan mudarat kalau kena pada sesuatu itu kerana murka Allah, maka dia akan melarat. Melarat ni dia akan jadi menyusahkan. Segala ibarat soal hidupnya macam bertimpa-timpa. Ini hati-hati. Kena faham tu. Berkat dia sikit tapi berkat, daripada banyak tapi dilaknat. Tapi sebaiknya banyak dan berkat. Itu lagi baiklah. Dapat banyak berkat. Kena ciri berkat mas sekalian, dia dapat banyak, dia tak terasa nak bagi banyak. Kalau nak bagi banyak tu dia tak terasa. Jangan ingat, kadang-kadang ada yang dapat banyak, nak bagi banyak bukan senang mas sekalian. Terasa berat tu. Sebab berkat itu membawa kita ringan untuk beramal. Dia dapat berkat banyak projek untuk juta-juta, tapi ringan dia nak infak. Mana itulah diberkati. Itu bukan senang nak buat. Tangan, yang kelima tangan. Yang keenam kaki. Kaki tidak berjalan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Sebaliknya ia berjalan dalam ketaatan dan keredaan serta bergaul dengan para ulama dan orang yang saleh. Tak ada tempat yang paling Allah berkati perjalanan seseorang itu melainkan tempat menuju ke rumah Allah. Di bumi Allah Ta'ala ini tak ada satu langkah yang paling Allah berkati melainkan langkah yang menuju kaki ke rumah Allah. Jadi kaki yang menuju kepada terang-terang nampak ketaatan, terang-terang perkara-perkara yang Allah redha, maka itulah kegunaan kaki. Dan sebuah kaki ni mas sekalian, kalau pergi umrah tu kan, pakai jamnya ada step. Pakai jam ada step tu, kita akan nampak perbezaan langkah. Langkah. Baik, ya, foto-foto. Bagi lawazan.
Allah Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu innaka la ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama sekalian sebelum kita buat kesimpulan insya-Allah. Baik. Dan yang terakhir kalau kita lihat ketaatannya ditutup pada 7 perkara yang terakhir itu untuk menghilangkan ketakutan pada hatinya, yang membawa ketakutan pada yang hak, yang ini dia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT, serta takut akan riak dan kemunafikan. Apabila melakukan perkara itu, ia termasuk orang-orang yang disebut pada Allah SWT firman-Nya, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang yang bertakwa. Surah Zukhruf ayat 35. Jadi kalau kita lihat yang ketujuh, jadi simpulkan balik, maka ketaatan seluruh perbuatan yang dilakukan itu tidak lain mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nak mencari keredaan Allah dan takut pada Allah. Dia buat kerana takut pada Allah. Takut. Bukan kerana ada perkara yang lain. Yang lain bermaksud bukan kerana susah, bukan kerana dapatkan keuntungan dunia, bukan kerana nak dapat abungan dunia. Abungan dunia ni minta direct dengan Allah, maksudnya jangan gandingkan dengan amalan. Yang boleh diminta pada amalan pahala. Pahala boleh, sebab pahala memang disuruh Allah minta, suruh minta. Imanan wa ihtisaban, kata Nabi SAW. Mendirikan malam-malam dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan minta ganjaran. Yang ini pahala. Yang tak boleh ini dimaksudkan itu beramal tapi nak tengok hasil dunia. Nak hasil dunia, doa minta ud'uni astajib lakum, direct. Kerana semuanya ada pada dunia ini adalah kurniaan Allah SWT. Jangan digandingkan amalan dengan hasil dunia. Takkan selari dunia. Sebab ada orang tak beramal pun dapat dunia. Tak bangun solat duha, tak buat apa-apa. Buat maksiat lagi ada. Dapat dunia lagi banyak pada orang yang kadang lebih taat kepada dia. Kerana apa? Kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Kalau dapat dengan jalan yang begitu, yang tidak taat kepada Allah, itu dapat dengan jalan istidraj. Biarlah kita dapat dengan jalan taat. Taat, jaga lidah, jaga hati, jaga pandangan, jaga perut, jaga kaki, jaga tangan, jaga kaki. Dan semua dijaga. Dan kita berjaga-jaga sehinggalah Allah kurniakan asbab ketaatan kita. Maka berkatlah dunia ini. Maka jadilah dunia jambatan ke syurga. Baru boleh jadi jambatan ke syurga. Dan jemaahnya mulakan Allah Ta'ala, kesimpulan kalau kita boleh buat, Musa 58, pergi kat situ. Ujian itu adalah membawa kita untuk kembali kepada Allah SWT, iaitu taubat, tubu ilallah. Yakni bermaksud kembali kepada Allah SWT dengan kesedaran yang mendalam akan segala dosa yang telah dilakukan. Di atas asbab kejahilan, sebab kejadian diri yang terhijab dan melihat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jiwa yang bertaubat itu adalah jiwa yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu akan hakikat dirinya itu ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib patuh dan tunduk kepada segala kehendak dan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id ibn Al-Musayyab diriwayatkan bahawa telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Isra ayat 25. Jadi jemaah sekalian, ujian yang datang pada seseorang itu adalah untuk membawa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian berbentuk keburukan atau kebaikan. Dua-dua ujian. Dua-dua adalah ujian. Dan surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mati dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, wa ilaina turja'un, kepada Allah lah kita kembali. Jadi jelas menunjukkan di sini bahawa manusia itu memang diuji oleh Allah SWT untuk melihat kedudukan imannya. Baik. Jadi olehnya demikian,
Kalau kita lihat antara dua penyebab berlakunya dosa itu, dan memang ujian ini akan membawa kita untuk muhasabah diri. Antara dua penyebab berlakunya dosa. Dalam perkara ini membahaskan tentang dosa. Ujian yang membawa kita untuk kembali taubat, tubu ilallah. Yang pertama disebabkan oleh kemusyrikan, yakni tidak beriman. Ini sekali 59 misalnya. Yakni tidak beriman pada Allah, keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan. Itulah orang yang fasik, kafir, dan hanya dengan syahadat dan taubat sebelum kematian saja yang diwajibkan ke atas si fasik kafir jika mahu mendapat pengampunan dari Allah SWT. Kemusyrikan asalnya adalah dosa besar yang tidak boleh diberikan pengampunan kecuali dengan kembali bersyahadat dan taubat. Maksud kata, ujian takut ni, kalau benar-benar dia nak kembali kepada Allah, memang Allah akan campakkan. Ada orang memang dia uji ketakutan yang amat dahsyat, mas sekalian. Rupanya telah melakukan kesyirikan disebabkan oleh kenikmatan dunia yang melalaikan. Maka dia kembalilah dia kepada Allah Ta'ala. Adapun penyebab dosa yang kedua adalah diri itu menjadi fasik penderhaka, yakni keluar daripada jalan ibadat masuk ke dalam maksiat. Tetapi mereka tidak berbuat musyrik. Yang kedua ni dia tak buat syirik pada Allah, tapi dia derhaka dari sudut maksiat. Dia melakukan disebab lemahnya dalam melawan nafsu. Jadi penderhaka boleh diberikan keampunan dengan taubat dan penyesalan sebelum kematian. Adalah sebab setiap kemaksiatan asalnya daripada nafsu syahwat yang boleh diberi pengampunan. Adapun setiap kemusyrikan asalnya adalah dosa besar yang tidak diberi pengampunan. Dan kemaksiatan iblis asalnya daripada dosa besar. Iblis itu asal pada dosa besar, dia melakukan perkara yang kesyirikan sebenarnya. Yang ini meletakkan diri dia mulia. Untuk buat satu dia takabur atau pecahan-pecahan dosa. Jadi jemaah yang mulia Ta'ala, kesimpulan yang kita boleh buat di sini dalam menangani ketakutan, kita habis dekat dosa besar itu. Di bawah, kisahnya di bawah ni boleh kita skip. Kita akan masuk ke tajuk yang baru, hakikat yang ada, insyaAllah. Jadi kesimpulan pada malam yang penuh barakah ini jelas, dalam ujian itu yang Allah akan uji manusia itu, Allah campakkan ketakutan dalam hatinya agar takut itu tidak lari daripada landasan sebenar. Takut memang ada dalam diri manusia, dan takut itu nak dikembalikan kepadanya hak melalui 7 jalan yang kita bincangkan tadi pada Abu Laib sama Khalil rahimahullah. Lalu daripada 7 jalan itulah membina ketaatan. Akhirnya Allah hilangkan ketakutan, dan termasuklah datang ke masjid, ini jalan ketaatan. Lam yakhsha illallah. Allah akan hilangkan ketakutan dalam hatinya, yakni dia akan terus hilang takut selain makhluk. Yakni makhluk dia dah tak takut, tapi dia takut pada Khalik, bermaksud dia hanya takut pada rezeki yang datang pada Allah, punca. Dia bukan lagi takut pada makhluk yang disangkakan boleh mendatangkan rezeki. Hati-hati. Benda ni boleh berlaku tanpa sedar, maksudnya. Benda ni yang kita perlu perbaiki dari masa ke semasa. Wallahu a'lam. Itu saja yang kita nak bincang pada malam ni. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Sehingga kita bertemu lagi pada sidang akan datang. Aku lupa lihaza wa astaghfirullahaladzim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.